2, Classify Network Protocol and Communication. Jadi dalam topik ni kita akan mula sedikit masuk ke dalam network configuration, yang mana sebahagian besarnya kita akan menggunakan packet tracer. Jadi kalau awal kelas sekitar jam 7.30 tadi saya dah suruh download. Jadi ada yang tak pernah belajar lagi subjek ni, bermaksud mungkin dia tak ada lah installer untuk packet tracer. Sebab semalam saya dah download, cuma saya lupa nak share di CDOS. Jadi harap boleh cari melalui Google lah, dicari di internet. Kat situ banyak, boleh guna mana-mana. Nanti dalam pertengahan kelas nanti saya akan cuba untuk demonstrate sikit bagaimana penggunaan packet tracer. Baik, jadi pada topik hari ini 1.2 1.2.1 kita akan melihat kepada apa yang kita rujuk sebagai Cisco IOS lah, ataupun Cisco Operating System. Cisco Operating System. Saya cuba adjust sikit. Okey, jadi kita akan lihat berkenaan dengan Cisco IOS. Bila disebut IOS ni kita tahu dia adalah operating system lah. Dalam network ataupun dalam IT terdapat banyak operating system yang kita pernah lihat. Dalam semester lepas ataupun semester ni kamu juga dah belajar dalam satu subjek berkenaan dengan operating system. Operating system ataupun iOS ni kita sebut sebagai Inter-Network Operating System, yang khusus dibangunkan untuk Cisco lah. Baik, jadi kita ada macam-macam operating system. Umpamanya dalam PC kita ada daripada Windows sendiri, daripada Mac, juga kita ada daripada Linux. Jadi ketiga-tiga ni adalah contoh operating system ataupun OS yang kita dapat lihat pada PC dan laptop. Dan kalau kita lihat operating system juga ada pada smartphone. Antara lainnya adalah Apple iOS, dan juga yang ramai pengguna ataupun pelajar guna sekarang adalah Android. Itu adalah dua contoh operating system yang dijalankan pada smartphone lah. Antara lain untuk networking device, jika menggunakan produk daripada Cisco, kita menggunakan Cisco IOS sebagai operating system, yang mana Cisco IOS ni akan operate ataupun perform pada switch, router, wireless access point, firewall dan lain-lain di peranti yang menggunakan produk daripada Cisco. Maksudnya jika vendor yang berbeza, contoh selain daripada Cisco kita ada Tricom, kita ada D-Link dan beberapa lagi vendor yang lain. Setiap daripada satu vendor mempunyai operating system yang berbeza lah. Jadi dalam subjek kita ni kita lebih merujuk kepada Cisco. Jadi kita akan belajar bagaimana operating system untuk Cisco ni beroperasi.
Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kita nak lihat dulu di manakah operating system ini berfungsi. Sama ada dalam kita punya PC, dalam smartphone ataupun dalam networking produk, kesemua device tersebut mempunyai pecahan tiga structure. Tiga structure iaitu yang kita sebut sebagai shell, kernel dan hardware. Shell, kernel dan hardware. Saya percaya kalau kamu dah ambil subjek operating system, maklumat yang sama juga yang kamu dah dengar dalam subjek tersebut. Baik, apa yang kita sebut sebagai shell, OS shell ataupun operating system shell. Jadi poin yang pertama dia kata OS shell is either the CLI ataupun command line interface. Command line interface ni apa? Macam configuration yang kita buat menggunakan CLI lah. CLI, command line interface. Dalam Windows pun ada CLI. Kalau kamu nak uji, cuba klik pada start. Pada start tu kamu type CLI. Nanti dia akan keluar satu interface berwarna hitam. Itu ada command line. Jadi OS shell ni dia kata either use CLI or graphic user interface and enable user to interface the application. Jadi OS shell ni adalah bahagian pertama yang akan interact directly dengan user tadi. Sama ada kita menggunakan CLI, command line interface, ataupun kita boleh menggunakan GUI, bergantung kepada operating system tersebut lah. Kalau dulu masa Windows yang lama, umpamanya Windows 98, kaedah untuk kita format Windows menggunakan command line interface. Kita kena masuk command untuk format Windows ataupun format hard disk pada PC tersebut yang menggunakan Windows 98. Tetapi apabila teknologi semakin canggih, contohnya pada hari ini ada Windows 7 dan Windows 10, kebiasaannya untuk kita format Windows menggunakan kaedah GUI ataupun Graphical User Interface. Jadi tahu GUI ni apa? GUI ni macam kita dapat tengok sekarang ni, kalau sistem tu kita tak perlu masukkan apa-apa command, apa-apa configuration. Kita hanya klik pada button, contoh start, macam Windows lah. Windows yang kamu tengah guna pada you punya laptop ataupun tengah guna Android pada smartphone, itu semua adalah dalam bentuk GUI. Kita klik je, klik untuk start, untuk edit, untuk delete dan sebagainya. Tapi kalau dulu kita tak ada function GUI. Untuk delete, untuk remove dan sebagainya, kita memerlukan satu arahan ataupun command yang kita masuk dalam CLI. Bagi pelajar yang dah belajar operating system, saya rasa kamu tahu apa tu CLI. Bagaimana kita menggunakan Linux Ubuntu untuk remove file ataupun untuk menukarkan file tu daripada read kepada write, untuk memberi priority kepada file tersebut dan sebagainya. Itu adalah contoh CLI ataupun command line interface yang kita dapat lihat pada hari inilah. Jadi CLI ni masih lagi diguna pakai, terutamanya dalam Linux sendiri, dan yang kedua adalah pada network configuration. Jadi sebenarnya penggunaan CLI ni adalah lebih pantas lah, tetapi memerlukan kemahiran daripada user itu, kemahiran yang tinggi. Jadi kalau pengguna Linux sendiri, kita ada dua option. Yang pertama adalah menggunakan CLI itu, dan yang kedua adalah menggunakan GUI. Biasanya new user akan menggunakan kaedah GUI kerana dia lebih user friendly dan mudah untuk student tu faham. Tetapi pada bahagian expert, dia akan lebih lebih menggunakan kaedah CLI, memandangkan penggunaan CLI adalah lebih pantas untuk membuat sebarang configuration dan juga lebih user friendly daripada GUI, merujuk kepada user atau expert user tersebutlah. Baik, itu adalah perbezaan daripada CLI dan GUI yang kita dapat lihat pada bahagian pertama operating system, iaitu OS shell. OS shell. Baik, yang kedua adalah kita ada OS kernel. Jadi OS kernel
is communicate directly with hardware and manage how hardware resource are used to meet software requirement. Baik, yang poin kedua ni dia kata OS kernel ni akan berinteraksi dengan hardware. Contohnya kalau pada bahagian shell ni kita kata remove file ataupun remove folder XYZ. Jadi kalau dalam CLI kita akan type lah remove folder XYZ sebagai contoh. Tapi kalau menggunakan GUI kita akan right click pada folder tersebut dan tekan delete umpamanya. Jadi daripada arahan yang kita diperolehi melalui OS shell akan dilaksanakan oleh OS kernel. Jadi OS kernel akan mengambil arahan tersebut dan memberi pula arahan kepada hardware untuk remove folder tersebut ataupun pindahkan folder tersebut dan sebagainya lah. Jadi OS kalau daripada situasi yang saya bagi tadi, OS yang terlibat tu adalah hard disk sebagai contoh. Hard disk pada bahagian hardware. Dan yang ketiga, hardware ni adalah the physical part of computer lah, including underlying electronics. Jadi OS shell ni adalah di antara user dan kita punya machine. Manakala OS kernel ni akan menerima arahan yang disampaikan oleh user tadi melalui OS shell, lalu arahan tersebut akan dilaksanakan ataupun akan diberi pula arahan kepada hardware untuk melaksanakan perintah ataupun arahan daripada user tadi. Jadi itu adalah 3 kombinasi yang dapat kita lihat dalam penggunaan operating system. Yang pertama OS shell, OS kernel, dan yang ketiga adalah hardware. Baik. Faham setakat tu ada soalan? Ada soalan daripada pelajar? Ada, Cik. Faham clear Okey, baik. Jadi ini adalah 3 bahagian yang dapat kita lihat pada OS iaitu OS shell, OS kernel dan pada bahagian hardware lah. Mungkin daripada maklumat yang saya bagi tadi, kamu boleh memberi beberapa contoh-contoh yang lain daripada OS, arahan daripada user tadi, selain daripada arahan remove folder tadi, mungkin kita ada arahan lain. Contoh kita type something pada keyboard kita. Kita type surat lah menggunakan Word. Jadi surat tersebut perkataan tersebut akan masuk pada OS kernel. Jadi OS kernel akan terjemahkannya dalam bentuk hard copy yang mana arahan tersebut diberi daripada OS kernel kepada hardware. Kita type surat, proses type surat tu menggunakan kaedah GUI sebab kita guna Microsoft Word umpamanya. Jadi arahan tersebut akan diberi kepada OS kernel, lalu OS kernel akan memberi arahan untuk print dokumen tersebut kepada hardware. Hardware yang terlibat adalah printer lah sebagai contoh. Jadi output dia kat sini kita dapat satu dokumen ataupun surat yang di-type melalui MS Word umpamanya. Jadi itu adalah beberapa contoh yang dapat kita lihat. Dan ada pelbagai lagi contoh yang lebih mudah untuk menggambarkan tentang penggunaan operating system yang merujuk kepada 3 bahagian, shell, kernel dan hardware. Baik, seterusnya kita akan lihat apakah sebenarnya tujuan ataupun purpose of operating system ni. Yang pertama kita lihat using GUI, enable to user. Yang pertama, use a mouse to select and run program, enter text and text base command. Baik, penggunaan GUI ni sebenarnya kebiasaan digunakan oleh new user ataupun user-user di kawasan access lah, pada bahagian access, yang mana ia lebih mudah dan user friendly seperti yang saya maklumkan tadi. Di sini dinyatakan penggunaan mouse umpamanya memudahkan untuk user tu select dan run sesebuah program dan boleh enter text, edit dan sebagainya. Jadi itu GUI. GUI menggunakan button lah. Apa yang kamu lihat pada hari ini pada interface Windows ataupun PC kamu, kesemua itu menggunakan GUI. Baik, yang kedua adalah CLI ataupun Command Line Interface.
Command line interface seperti yang saya maklumkan tadi, kebiasaannya ada pada operating system jenis Linux, umpamanya Windows pun ada, tetapi dalam Windows dan Linux kita ada option sama ada kita nak menggunakan GUI ataupun kita nak menggunakan CLI. Tetapi pada Cisco IOS, kebiasaannya lebih 70% ataupun 80% configuration adalah menggunakan kaedah CLI. Tapi kalau kamu perhatikan dalam packet tracer, kita ada juga option sama ada kita nak menggunakan CLI ataupun nak menggunakan GUI. Cuma pada bahagian GUI tu dia tak boleh menggunakan banyak command kat situ. Hanya beberapa command umpamanya untuk configure IP address dan beberapa command yang lain. Jadi CLI ni digunakan untuk enable network technician. Yang pertama, penggunaan keyboard CLI based network program. Kat sini adalah berdasarkan kepada command untuk networking lah. Contohnya sebagai kita nak tukar hostname, kita nak masukkan IP address umpamanya, ataupun kita nak masukkan routing protocol dan sebagainya. Nanti dalam kelas seterusnya kita akan lihat bagaimana kaedah yang kita akan gunakan untuk CLI pada Cisco melalui packet tracer. Seterusnya, use a keyboard to enter text based command. Jadi sebenarnya dalam CLI kita juga boleh buat perkara yang sama macam kita buat dalam GUI. Tetapi untuk CLI dia memerlukan latihan lah. Latihan sebab ada command-command yang perlu user ataupun network administrator tu tahu sebelum buat sebarang configuration. Dan yang ketiga, dia kata there are many distinct variation of Cisco IOS. Yang mana iOS ada beberapa variation lah. Yang pertama adalah untuk switch, router dan beberapa Cisco networking device yang lain. Dan kita juga kena tahu bahawa Cisco iOS ni juga mempunyai beberapa version. Macam dalam Windows. Kita ada Windows 98, kita ada Windows XP, kita ada Windows 7, kita ada Windows 10. Itu adalah version of Windows. Sama juga macam Cisco iOS. Cisco iOS juga ada version. Tapi version dia adalah dalam bentuk number lah. Version 1.0, 2.0, 5.0 dan sebagainya. Jadi kegunaan version ni adalah sebenarnya untuk upgrade operating system daripada operating system lama, dia enhancekan beberapa ataupun dia remove beberapa command ataupun maklumat yang boleh menjejaskan keselamatan pada bahagian operating system tersebut. Jadi itu adalah beberapa tujuan yang dapat kita lihat pada operating system. Pada operating system. Baik, jadi dalam Cisco iOS sebenarnya kita boleh download directly daripada Cisco website. Kat sini dia ada contoh C2960 ni adalah model untuk Cisco switch yang kita sebut sebagai Cisco Catalyst lah. Jadi kita download operating system ni, kemudian kita masukkan dalam, kita upgrade ataupun kita update operating system dengan masukkan maklumat tersebut ataupun operating system yang baru ke dalam network Cisco device, umpamanya switch, router, wireless access point, firewall dan sebagainya. Macam kita upgrade Windows kita lah, daripada Windows 7 kita upgrade kepada Windows 10 umpamanya. Okey, baik. Tu seterusnya 1.1.2 to access a Cisco iOS device for configuration purpose. Baik. Jadi daripada yang dapat kita lihat, terdapat 3 kaedah. There are 3 common way to access the iOS. Dia ada 3 kaedah bagaimana user ni dapat akses kepada Cisco product. Tak kisahlah sama ada switch, router dan sebagainya. Yang pertama adalah menggunakan console port. Console port. Yang kedua menggunakan SSH ataupun secure shell. Yang ketiga adalah menggunakan kaedah telnet. Yang ketiga adalah menggunakan kaedah telnet. Baik. Untuk melihat pada contoh, jadi saya akan menggunakan packet tracer
supaya kamu nampak apa perbezaan di antara ketiga-tiganya. Jadi pelajar lain pun boleh cubalah yang mana dah ada packet tracer, boleh cuba untuk buka packet tracer. Semua dah ada ke packet tracer? Ada, Cik. Ada ya? Ada yang tak ada tak? Kalau dah ada boleh cuba untuk buka packet tracer. Jadi sekejap saya share dulu packet tracer. Okey, jadi ini packet tracer. Jadi dalam slide yang sebelum ni dia ada menyatakan bahawa ada 3 kaedah yang kita gunakan untuk akses kepada Cisco IOS. Jadi kat sini saya menggunakan router lah. Router. Dan kita ada satu PC. Router dan PC ya. Router dan PC. Baik, bila kita klik pada router, ini nampak tak router 0 ni? Dia punya CLI ni. Nampak tak? Ke nampak packet tracer kat belakang ni je? Saya try. Okey. Yang ni. Yang ni. Yang ni nampak tak tadi? Sebelum ni. Interface ni. Tadi tak nampak, ni baru nampak. Okey. Jadi saya kena share asing lah. Baik, jadi ini adalah, kalau kamu perasan kat atas ni, yang pertama adalah CLI, Command Line Interface. Ini saya masukkan, jadi kita kena masukkan command lah untuk kita run router ni. Saya ambil router. Jadi ini adalah GUI. GUI, pada bahagian config ni, dia adalah GUI. Sebagai contoh, pada interface yang pertama, kat sini kita boleh masukkan IP address contohnya, saya masuk 10.10.10.1 bersama subnet mask lah 255.255.255.0 contohnya. Jadi kat bawah ni dia akan terus generate kita punya command itu berdasarkan maklumat yang kita masuk. Ini adalah GUI. GUI. Kita dah ada button, kita boleh klik button tersebut dengan mudah lah. Dan yang kedua, ini adalah CLI, Command Line. Dia tak ada button. Kita kena masukkan command secara satu persatu. Jadi untuk CLI kita memerlukan latihan. Latihan untuk dan pengetahuan untuk kita tahu apakah command yang sesuai untuk kita masuk dalam kita punya device ni lah. Baik. Saya besarkan sikit. In. Okey, ni adalah bahagian belakang router. Bahagian belakang router. Jadi kalau kamu perasan pada router ni dia ada beberapa port. Port yang pertama, kaedah pertama untuk kita connect kepada router ni adalah dalam slide yang lepas dia ada tunjuk penggunaan konsol. Ni konsol konsol bawah ni yang warna biru ni. Dan kemudian dia kata menggunakan kaedah telnet. Menggunakan kaedah telnet, dan yang ketiga adalah menggunakan kaedah SSH. Jadi pada bahagian rajah ni saya hanya nak tunjukkan konsol saja. Konsol. Setiap daripada device dia mempunyai konsol yang berbeza. Saya tunjuk yang okey. Saya sharekan rajah yang baru. Okey. Ini adalah jenis router yang berbeza. Kalau kamu perasan, konsol dia pada bahagian sini. Konsol ni dia punya kabel connector dia sama. Seperti connector yang dapat kita lihat pada UTP kabel. Kalau pada bahagian switch dan router, dia akan label port ini sebagai konsol, warna biru ni. Konsol port. Ini konsol. Jadi bagaimana kita nak connect, kita user tadi ataupun network admin tadi, dia kena ada konsol kabel untuk connect kepada konsol port ni. Dia connect ke sini, jadi dia akan dapat buat configuration lah melalui konsol port. Jadi konsol port ni macam mana? Sekejap. Saya cuba Google konsol kabel. Konsol kabel ni berlainan dengan kabel-kabel internet yang kamu dapat lihat sebelum ni. Baik. Okey. Ini adalah konsol kabel. Konsol kabel.
Dia ada dua connector. Saya ambil satu contoh. Yang ni Okey, yang ni pada bahagian belakang ni adalah connection untuk PC ataupun laptop. Connection ni kita panggil dia sebagai RS232, RS232, connector RS232. Dan depan ni adalah connector untuk kita sambung kepada network device lah, network device. Baik, menggunakan connector RJ45 lah. Kabel dia bentuk dia macam ni, macam SATA kabel untuk hard disk. Dia bentuk dia leper begini. Ini adalah bentuk yang pertama. Dan kita juga ada bentuk yang kedua, menggunakan USB. Menggunakan USB. Memandangkan pada hari ini kebanyakan laptop ataupun PC dah tak ada connector yang jenis RS232 ni. Jadi dia ubah kepada bentuk USB. Tapi yang lain tu tetap sama. Yang lain tu tetap sama. Baik, ini adalah konsol konsol kabel. Mana konsol kabel ni dia akan directly connected kepada kita punya device lah. Contohnya kalau dalam packet tracer, contoh saya ada dua device kat sini. Konsol connection adalah daripada PC kepada router ataupun daripada PC kepada switch dan sebagainya lah. Dia bertujuan untuk membolehkan user ni, contoh pada PC kosong, configure maklumat ke dalam switch ataupun ke dalam router. Console port dia tak boleh daripada device kepada device. Dia digunakan daripada PC kepada switch, daripada laptop kepada switch ataupun router lah. Contohnya kaedah nak penyambung dia kat bawah ni, kalau kita dapat lihat bentuk macam kilat ni kan. Ini adalah connector ataupun semua jenis-jenis kabel lah. Pertamanya kita nak cuba penggunaan konsol. Konsol adalah warna macam hijau sikit ni kan. Kita klik pada konsol, klik pada PC. Pada PC kita akan pilih RS232. RS232 sebagai connector yang dihubungkan dengan PC. Kemudian yang kedua, kita connect kepada router. Router kat sini kita akan pilih konsol. Jadi macam inilah kaedahnya. Jadi kaedahnya connection daripada PC kepada device. Tetapi memandangkan RS232 hanya ada satu connection pada PC saja. Contoh kita buka PC ada satu connection pada PC sahaja, maka dia hanya boleh connect konsol pada satu device. Satu PC, satu device. Kalau kita nak configure pada switch kosong, kita ambil kabel pada router kosong, kita pergi pada switch kosong dan klik pada konsol. Dia tak boleh ada dua kat sini. Tetapi kalau pada PC ni dia ada dua port untuk RS232, itu tak ada masalah. Cuma by default kebiasaannya kita ada satu saja port. Tapi kalau nak configure 3 device kat sini, kita kena habiskan switch satu dulu, buka pada bahagian switch kosong, masuk pada router kosong, dan selesai pada router kosong, kita masuk pula pada router satu. Macam itulah prosesnya. Baik. Katakanlah kita nak configure pada router kosong. Jadi kita klik pada PC. Sekejap saya share pula PC. Okey, ini adalah gambaran pada PC punya interface. Jadi pada PC, jadi kita klik pada config, pada desktop, dan pada desktop kita akan menggunakan kaedah terminal. Kita klik pada terminal sebab kita nak configure router daripada PC menggunakan konsol kabel. Jadi kita klik pada terminal. Dan terminal ni, ini adalah default setting, kita just OK je. Jadi dia akan keluar terminal lah macam ni
Okey, sorry. Patutnya kita masukkan address dulu. Saya masuk default saja. Okey, sorry. Dia tak on lagi router tadi sebab saya off tadi. Okey. Jadi, okey. Sepatutnya dia akan dapat maklumat macam ni lah. Yang mana kita boleh akses router ni daripada PC menggunakan konsol port, menggunakan konsol kabel lah, menggunakan konsol kabel. Baik, ini adalah paparan yang dapat kita lihat pada router. Jadi kalau ni kita cuba, nampak dia akan tulis router. Tapi dalam ni adalah PC kosong. Itu tugas dia. Konsol kabel digunakan untuk buat configuration melalui PC kepada networking device. Umpamanya router ataupun switch lah. Contoh saya nak cuba ubah hostname pada router tersebut. Saya menggunakan command config t ataupun config terminal hostname pmsjtmk. Okey, jadi dia akan berubah namanya kepada pmsjtmk. Kemudian saya buka pada router. Nanti saya share juga, dia punya interface Sekejap okey. Okey, ini adalah interface router. Jadi kita dapat lihat bahawa hostname tadi dah berubah daripada router kepada pmsjtmk. Ini adalah router kosong baik, itulah bagaimana konsol port ni dapat kita gunakan untuk akses kepada networking device. Baik, itu adalah kaedah yang pertama. Dan kaedah kedua pada slide dia kata menggunakan kaedah telnet. Baik. Telnet dan SSH ni adalah dua kaedah. Saya share semula slide slide dah hilang Sebentar Okey. Nampak Baik. Tadi kita dah selesai konsol port. Kaedah pertama bagaimana kita nak akses kepada Cisco IOS ataupun Cisco device. Dan yang kedua adalah penggunaan SSH dan Telnet. Baik, saya gabungkan kedua-duanya. SSH dan Telnet adalah dua kaedah yang sama. Digunakan untuk remote connection kepada networking device. Umpamanya router tadilah. Tapi kalau dalam contoh dalam packet tracer tadi, saya buat contoh tu dalam satu kawasan yang sama. Contohnya network admin ni dia ada di MKR1 dan dia tengah configure router satu yang berada di MKR1. Jadi dia boleh menggunakan kaedah yang pertama, directly connect menggunakan konsol port melalui penggunaan konsol kabel lah. Tetapi apabila router tu berada di MKR1 tetapi user ni dia berada di Temeloh. Jadi dia tak boleh menggunakan kaedah pertama. Dia perlu menggunakan kaedah remote. Remote access. Sama ada menggunakan kaedah SSH ataupun menggunakan kaedah Telnet. Kedua-duanya adalah secara remote. Bila remote tu maksudnya dia akan akses menggunakan address bagi router ataupun networking device tersebutlah. Baik. Jadi apa perbezaan di antara kedua-duanya? Jadi SSH ni dia adalah remotely and securely establish a CLI session over the network. Jadi kena ingat perbezaannya SSH dan Telnet ni. SSH menggunakan kaedah secure di mana dia akan encryptkan maklumat user authentication, password dan command CLI yang kita masukkan tu dalam bentuk encrypted. Manakala Telnet juga remote access kepada networking device, tetapi semua user authentication, password, command line dan sebagainya akan dihantar dalam bentuk plain text ataupun clear text. Jadi contoh ataupun kalau kita lihat yang dimasukkan dengan encryption ni ataupun encrypted ni, contohnya dia ada user A kat Temeloh tadi. Dia nak akses ataupun dia nak buat configuration kepada satu router yang mana router ni berada di JTMK, router 1. Jadi jika dia menggunakan Telnet, dia kena masukkan password dan username lah.
username dia adalah ABC. Dan passwordnya adalah 123 contoh. Untuk masuk telnet ataupun remote access kepada router 1. Jika dia menggunakan telnet, maka data yang ataupun user authentication ni akan dihantar dalam bentuk clear text. Jadi jika ada attacker kat depan ni, dia boleh sniff ataupun dia boleh grab maklumat tu dan dapat maklumat tu dengan mudah lah. Jadi yang kedua, jika dia menggunakan SSH, jadi dia tetap juga akan menggunakan kaedah remote, tetapi password ataupun user authentication ni akan dihantar dalam bentuk encrypted, di mana ABC ni akan dihantar dalam bentuk gabungan lah, di antara hexadecimal, number, simbol dan sebagainya. Dia tak jadi macam bentuk asal. Sepanjang penghantaran ini kita sebut sebagai encrypted. Tetapi apabila sampai kepada destination, baru dia akan decrypt balik, dia jadi ABC tadi lah. ABC 123 contohnya. Ini yang disebut sebagai SSH. Dia remotely access kepada router tetapi dengan kaedah yang selamat, yang kaedah yang secure. Di mana data ataupun user authentication tadi akan melalui proses encrypted. Jadi jika ada attacker grab, jadi dia akan sukar untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Mendapatkan maklumat yang tepat. Jadi itu perbezaan di antara penggunaan SSH dan penggunaan telnet. Dua-duanya sama, persamaannya adalah SSH dan telnet berlaku secara remote access. Tetapi SSH menggunakan kaedah encrypted terhadap semua transaction yang berlaku di antara sender dan recipient. Manakala telnet akan menghantar maklumat tersebut dalam bentuk plain text ataupun clear text. Plain text dan ataupun clear text. Baik, setakat tu ada apa-apa soalan? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Fatin, bagus Jadi kalau saya tanya lagi, boleh jawab InsyaAllah. Okey, bagus Fatin Jadi Fatin dah pernah ambil ke subjek ni sebelum ni? Tak. Oh, belum pernah. Okey. Jadi harap Fatin, Azlinda, Ifah dan Hafizah faham apa yang saya terangkan ni Jadi kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Kalau ada soalan, boleh menggunakan ruangan chatting ataupun boleh bertanya dengan onkan mic Saya akan cuba jawab soalan-soalan pelajar Baik, ini adalah terminal emulation program. Jadi kita kalau dalam packet tracer tadi, kamu ada perasan, sekejap saya tunjukkan semula packet tracer tadi. Saya sharekan dulu slide packet tracer. Okey, pada packet tracer, apabila kita melakukan proses telnet ataupun kita nak melakukan proses connect kepada router tadi, kita akan masuk kepada terminal. Terminal inilah yang kita sebut sebagai apa? Terminal emulation program. Itulah program yang kita gunakan sebagai interface yang menghubungkan PC ni kepada router tadi. Yang menghubungkan PC kepada router. Sebentar kamu tak nampak Sekejap Dia kena share banyak kali sebab dia tak boleh capture kesemuanya. Yang ni. Ini saya kata tadi, terminal dia. Terminal ni awalnya kita nampak kan, terminal configuration. Inilah terminal emulation program tadi yang ditunjukkan dalam slide. Tetapi ini adalah dalam bentuk packet tracer lah. Dalam bentuk sebenarnya, sekejap saya share semula slide. Okey. Dalam bentuk sebenarnya kita ada beberapa jenis program yang menjalankan terminal emulation program ni. Antaranya kita ada PuTTY, kita ada Teraterm, Secure CRT, OS X Terminal. Biasanya kalau dalam kelas kita akan guna PuTTY ataupun Teraterm lah. PuTTY ataupun Teraterm, kedua-duanya boleh download secara terus Sekejap saya check ada tak contoh. Dalam PC saya tak ada contoh.
Nanti dalam kelas seterusnya nanti insya-Allah saya akan cuba tunjukkan. Jadi ini adalah putih configuration yang mana kita perlu ada tools ni ataupun program ataupun software ni untuk membolehkan kita connect kepada networking device. Sebagai contoh switch ataupun router lah. Switch ataupun router. Sama juga halnya macam dalam packet tracer seperti yang saya tunjukkan contoh tadi. Kita ada terminal. Dia tulis terminal. Terminal tu terminal emulation program lah. Jenisnya kita boleh menggunakan macam-macam jenis ada kat sini. Kesemuanya sama je. Sama ada putih ataupun Terata. Dan terminal ni biasanya kita akan install pada kita punya PC ataupun laptop lah. Untuk membolehkan kita configure pada networking device tadi. Baik. The command structure of Cisco IOS software. Okey. Baik, saya rasa pelajar boleh buka packet tracer. Jadi kita nak tengok basic command untuk Cisco IOS. Baik, dalam iOS, Cisco IOS, kita ada beberapa stage of network ataupun stage of command. Yang pertama, command yang pertama kita panggil dia sebagai user exec mode. Yang kedua adalah privilege exec mode. Dan kalau tak salah saya, yang ketiga adalah global exec mode. Global exec mode. Baik, ini adalah kita sebut sebagai stage of command lah. Dia ada beberapa command. Dan tak semua command yang kita boleh configure pada bahagian user exec mode. Dan tak semua command juga yang boleh kita configure pada privilege exec mode, begitu juga dengan global exec mode. Jadi kat sini pun dia dah ada tulis description. Mode allow access to only limited number of basic monitoring command. Pada user exec mode ni dia hanya digunakan untuk monitoring command saja. Contoh commandnya adalah show running config. Show running config. Kalau depan ni kamu nampak command yang bermula daripada show ataupun sh tu. Show. Jadi maksudnya show ni bermaksud command yang merujuk kepada monitoring. Monitoring command. Digunakan untuk monitor sebarang command yang ada dalam networking device kita lah. Dan privilege exec mode ni dia kata mode allow access to all command and features. Jadi dalam privilege exec mode ni dia lebih banyak command yang boleh digunakan dalam privilege exec mode. Allow access to all command and features. The user can use any monitoring command and execute configuration and management command. Jadi macam mana nak masuk dalam privilege exec mode ni? Kita menggunakan command enable kat sini. Enable ataupun en lah. Nak type penuh pun boleh. Enable ataupun en. Jadi dia akan tukar daripada bentuk ni. Bentuk apa ni? Simbol ni kan. Kepada simbol hashtag ni. Itu maksudnya kita dah beralih daripada user exec mode kepada privilege exec mode. Macam ni nak berubah dengan menggunakan command ni enable ni. Enable. Nak type penuh boleh ataupun nak type singkat pun boleh. Singkat dia macam mana? En saja kemudian enter. En kemudian enter. Jadi saya demo sikit. Kita menggunakan switch lah. Sekejap saya share dulu slide. Saya share dulu packet tracer. Okey. Yang kamu nampak ni pada skrin ni. Switch. Ini adalah pada bahagian user exec mode. User exec mode. Jadi kat sini pada bahagian user exec mode ni kita tak boleh masukkan banyak arahan. Kita hanya boleh masukkan arahan monitoring. Contoh yang saya bagi tadi adalah show running ataupun show run lah. Kita klik. Dia tak ada show run boleh ke? Show run tak boleh. Kita masuk arahan yang lain. Contoh macam ni, telnet, enable, ping dan sebagainya lah. Show run tak boleh. Show kena pada kita kena enable dulu. Contoh kita nak ping 10.10.10.1. Tapi tak adalah, saya cuba saja.
Jadi command-command yang ini saja available untuk bahagian user exec mode. Macam mana nak tahu command apa yang available? Mudah saja. Kita type tanda soal kat situ. Jadi dia akan bagi command-command yang available untuk user exec mode. Antaranya connect, disable, disconnect, enable, exit dan sebagainya. Baik, kita nak beralih daripada sekejap, saya cuba besarkan sikit dia punya font saya rasa ramai pelajar tak nampak. Jadi saya cuba besarkan sikit. Okey, sekejap Saya pergi pada font. Kita ambil 15 apply. Okey, kita try tengok sekejap. Okey, boleh lah. Jadi sekejap saya share semula. Saya share semula dia punya interface Okey. Okey, nampak Okey. Ini adalah user exec mode. Jadi user exec mode command yang available adalah pada bahagian ini sahaja. Biasanya kita akan guna ping, kita akan guna enable, kita akan guna show boleh show, telnet, terminal, trace route dan sebagainya. Saya cuba command show. Sebab show kita tak masukkan apa-apa maklumat tadi. Jadi dia tak ada lah. Show IP interface brief. Jadi contoh macam itulah command show kita masukkan pada bahagian user exec mode. Command show kita masukkan pada user exec mode. Macam mana dia nak tahu ia adalah pada bahagian user exec mode ataupun tidak? Kita lihat pada simbol ni. Simbol depan ni adalah merujuk kepada user exec mode. Dan tak semua command yang kita boleh masuk pada bahagian user exec mode. Hanya beberapa command saja. Dan sebahagian besarnya adalah command yang digunakan untuk monitoring. Macam pada step tadi, saya masukkan show IP interface brief. Saya nak lihat ataupun saya nak monitor berapa banyak interface yang dah up dan berapa banyak yang dah down. Memandangkan kita tak buat sebarang configuration lagi, jadi kesemuanya akan down lah. Ini contoh. Jadi bagaimana kita nak masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu privilege exec mode dengan menggunakan command. Saya gunakan tanda soal dulu supaya kamu nampak kat sini. Menggunakan command enable. Jadi student boleh type enable. Ada 3 kaedah nak type E-N-A-B-L-E, enter. Jadi dia akan jadi macam itulah hashtag tu. Ataupun saya exit balik. Ataupun student nak menggunakan kaedah yang pantas, kita klik EN saja dan tekan enter pun boleh juga. Ataupun nak menggunakan function kaedah yang ketiga, kita type EN, kemudian pada keyboard pelajar kita ada tab TAB pada bahagian kiri sekali tu, TAB tu, tekan tab. Jadi dia automatik, dia akan type dengan maklumat yang penuh lah. Saya demo sekali lagi. Kita masukkan EN, kemudian kita tekan tab. Jadi dia akan dapat enable yang penuh. Sama je. Ada 3 kaedah. Jadi boleh menggunakan mana-mana kaedah, tak ada masalah. Jadi mungkin pelajar-pelajar boleh cuba dulu macam mana kita nak ubah daripada user exec mode kepada privilege exec mode. Boleh cuba kalau ada masalah boleh nyatakan pada saya. Sementara saya nak check pada bahagian slide dulu. Boleh cuba dulu. Hafizah okey Hafizah okey? Okey pada Ifah okey Ifah. Ifah okey? Okey. Okey ada paket tracer Ifah Ada. Ada. Okey seorang lagi siapa Azlinda. Azlinda okey Azlinda? Okey. Okey, Fatin pun okey Okey. Okey, Fatin bagus Baik, jadi itu adalah kaedah yang pertama dan saya terus kepada bagaimana kita nak masuk kepada global exec mode. Jadi ini adalah pada bahagian
Yang atas ni, yang saya highlight ni adalah pada bahagian user exec mode. Yang kedua ni adalah pada privilege exec mode. Jadi kat privilege ni, command apa yang available, kita tanda soal kat situ. Jadi dia akan keluar list of command lah. List of command daripada clear, clock, configuration dan sebagainya. Configuration, telnet dan sebagainya lah. Jadi kat sini kita nak masuk daripada, sekejap saya cuba exit dulu. Okey, kita nak masuk daripada user exec mode menggunakan enable. Kemudian daripada privilege exec mode ni, kita nak masuk kepada global. Sebelum saya nak masuk kepada global, agak-agaknya ada siapa-siapa tahu tak? Boleh share dengan kita apakah command yang kita nak masuk daripada privilege kepada global exec mode. Siapa boleh kongsi dengan kita? Apakah command yang kita akan masukkan untuk membolehkan user ni daripada privilege exec mode kepada global exec mode? Boleh share dengan rakan-rakan ni dalam kelas. Mungkin Azlinda boleh tahu apakah kaedah yang kita ataupun command yang kita gunakan untuk bertukar daripada privilege kepada global. Azlinda tahu tak? Command dia ke? Ya, command. Ingat tak? Hostname. Hostname, okey. Hostname bukan tak tepat jadi kita tanya Hafizah. Hafizah rasa tahu tak apakah command yang kita gunakan untuk tukar daripada privilege kepada global exec mode? Saya tak ingat, Cik. Okey, tak ingat Okey, tak apa. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau kita tengok kat sini, student ni kena ingat yang pertama adalah user exec mode. Macam mana kita tahu? Dia adalah dalam bentuk simbol ni. Dia macam V ni Kemudian bila kita klik pada enable, dia akan tukar user exec mode ni kepada privilege exec mode. Bentuk dia hashtag ada kat depan ni. Ini tak boleh padam tak boleh padam. Kemudian bagaimana kita nak tukar kepada global exec mode? Yang mana pada bahagian global exec mode, kita boleh buat macam-macam configuration. Kat sini contoh contoh. Tadi siapa Azlinda kata boleh ke kita masuk hostname pada privilege exec mode. Okey, jadi kita cuba. Hostname Linda. Jadi dia kata invalid input. Sebab apa? Hostname ni tidak dimasukkan pada bahagian privilege exec mode. Bukan pada bahagian. Kalau nak tahu lagi, kita cuba tanda soal. Kalau kat sini kita cari ada tak hostname? Ada tak hostname? More tu sama ada kita nak tekan enter ataupun kita boleh tekan spacebar. Spacebar untuk penuh lah. Jadi kat sini tak ada. Tak ada hostname. Maksudnya hostname bukanlah berada pada bahagian ini. Saya exit dulu supaya pelajar nampak. Enable okey. Kemudian kita nak tukar kepada global exec mode menggunakan config terminal ataupun configure terminal. Ini command dia. Juga ada 3 cara. Yang pertama kita type penuh macam ni, configure terminal, enter. Boleh nampak dia akan bertukar daripada hashtag ni tadi, simbol privilege tadi terus kepada global exec mode. Macam ni, global exec mode dia ada dalam kurungan config, depan tu hashtag lah. Juga ada 3 kaedah. Yang pertama menggunakan perkataan penuh. Yang kedua kita guna config T. Config T. Jadi kat sini tak boleh lah sebab saya dah masukkan config T, ataupun student boleh menggunakan fungsi tab yang berada pada keyboard tadi. Config, kita guna tab. Nampak? Kita tekan T dan tab. Jadi dia akan jadi config terminal. Jadi kita tak perlu type penuh lah. Pun boleh, tak ada masalah. Sama je. Mana-mana kaedah sama. Yang penting kita dapat masuk pada bahagian global exec mode. Global exec mode. Baik, semua pelajar dah dapat masuk ke pada bahagian global exec mode? Fatin dah dapat masuk ke global exec mode?
Fatin ada? Ada. Boleh dah dapat masuk ke pada bahagian global exec mode? Boleh Ifah okey Boleh masuk global exec mode? Boleh, Ifah? boleh. Okey jadi saya teruskan Oh, Kushairi. Okey, Kushairi, ada paket tracer tak Kushairi? Ada? Ada tak? Ada. Kalau ada boleh buka dan follow kita punya latihan Okey, cik. Okey. Baik, jadi ini adalah tiga stage lah dalam configuration kita. Saya ulang semula, saya exit balik exit. Okey. Yang pertama adalah user exec mode. Ini adalah kita sebut sebagai user exec mode exec mode. Jadi user exec mode. Sorry. Jadi nak tukar user exec mode kita kena type enable. Kemudian daripada enable kita masuk kepada privilege exec mode menggunakan command config T. Saya suka guna config T. Kamu kena type yang penuh lah. Configure terminal. Jadi kita akan masuk pada global exec mode. Ini global. Ini adalah user exec mode. Dan ini adalah privilege exec mode. Privilege exec mode. Baik. Kemudian, apa command yang available untuk global exec mode? Jadi kita menggunakan tanda soal kat sini. Bila tanda soal, kita nak cari host name. Jadi kat sini ada host name. Jadi kita boleh type host name PMS JTMK. Jadi dia akan automatic ubah kat sini lah. Selain daripada tu, kita sebenarnya boleh masukkan banyak lagi command yang biasa kita gunakan. Selain daripada host name, kita ada IP address, kita ada access list untuk semester 5 nanti, banner MOTD, kita ada enable, host name, interface, IP address. Selain daripada tu, VLAN, VTP dan sebagainya. Semua command ni nanti kita akan belajar pada kelas yang seterusnya dan semester hadapan dan semester satu lagi pun akan ada banyak kelas yang akan menggunakan semua command-command yang ada ni. Tapi buat masa ni kita hanya belajar basic configuration sahaja. Baik, itu adalah pada bahagian basic configuration command baik. Okey. Selain daripada tu sekejap Okey. Selain daripada tu, kita juga ada beberapa maklumat lain. Dia kata bagaimana kita nak keluar daripada global exec mode ni kepada privilege exec mode. Dan bagaimana kita nak keluar daripada privilege kepada user exec mode. Jadi dia menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama, kita boleh type penggunaan command exit. Exit tu dia akan keluar lah. Dan yang awal tadi dia ada daripada global. Kemudian dia tukar kepada privilege. Dan kalau kita type exit lagi, dia akan keluar terus kepada user exec mode. User exec mode. Ataupun kita boleh menggunakan short key yang ada pada you punya keyboard, iaitu kita type Ctrl Z. Ctrl Z pun boleh. Kamu perasan bila saya type Ctrl Z daripada global exec mode, dia akan keluar kepada privilege. Dan saya nak klik lagi Ctrl Z pada keyboard Ctrl Z dia akan dia sampai sini saja. Kalau nak keluar lagi kena type exit. Macam tu contoh enable config T. Jadi saya nak keluar, saya klik pada Ctrl Z. Ctrl Z, jadi dia akan keluar daripada global kepada privilege. Dan nak keluar lagi, kita mungkin boleh tekan kita klik pada exit. Dan satu cara lagi,
boleh menggunakan command N. Jadi N dia akan turunlah daripada stage global ni kepada privilege. Privilege. Baik. Okay. Apa-apa soalan setakat tu? Okey, kalau tak ada soalan, saya terus kepada slide. Saya sharekan slide dulu. Slide. Okey, slide. Okey, nampak Baik, pada slide ni adalah berkenaan dengan basic iOS command structure. Jadi kalau kita dapat lihat dekat sini, di depan ni yang tadi kita tengok tadi adalah yang disebut sebagai prompt. Kemudian ada command yang kedua, ini adalah command. Kita akan space, dan pada bahagian IP protokol ni adalah keyword ataupun argument yang kita masukkan pada command tersebut. Sama juga contohnya macam ada kat bawah ni. Depan ni adalah prompt. Prompt ni ada 3. Yang pertama, prompt yang merujuk kepada user exec mode, privilege exec mode dan global exec mode. Kemudian kita ada command. Command apa yang kita nak masukkan? Contoh kat sini ping. Dan kemudian kita ada keyword. Ping. Kita nak ping apa? Kita nak ping address 192.168.10.5. Ini contoh dia. Prompt, command, space. Space ni jarak lah. Dia tak boleh show ni terus. Dia kena jarak. Kemudian kita ada keyword kita. Apa yang kita nak masuk pada ping ataupun show tadi. Arahan apa yang kita nak beri. Dia nak ping kepada address ni. Dia nak show apa? Show IP protocol. Ataupun kalau kita dah masuk kepada global exec mode, kita type host name. Host name tu command. Tetapi keyword dia apa? PMS JTMK. Contohnya. Baik. Baik. Ni saya skip. Sebab kita dah masuk pada bahagian tutorial tadi. Hotkey dan sebagainya lah. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Sebenarnya singkat saja. Kita nak selesaikan pada topik 1.2 ataupun 1.3. Okey, sekejap saya check dulu. Okey, dah selesai. Jadi saya nak buat demonstration sikit pada packet tracer. Jadi semua pelajar boleh on lah packet tracer. On kan packet tracer. Sekejap saya share dulu. Saya share dulu maklumat pada packet tracer. Okey. Ini packet tracer. Jadi pelajar semua boleh rujuk packet tracer masing-masing yang ada pada you punya laptop lah. Baik, ini packet tracer. Kita nak tahu version packet tracer kita adalah version berapa. Kita pergi pada help, kita tekan pada about. Saya punya version adalah 7.3. Jadi sepatutnya yang paling baru sekali adalah kalau tak salah saya version 8.0. 8.0. Jadi setiap version dia ada upgrading lah. Dan kebiasaannya kalau version baru dia ada command yang baru, dan version lama command baru tu dia tak boleh ataupun tak available pada packet tracer yang lama. Jadi kalau yang menggunakan version lama, ada juga yang masih menggunakan version 6 version 6.1 dan sebagainya. Jadi harap kamu boleh cari version yang baru, yang paling latest 8.0. 8.0. Baik, jadi kita nak berkenalan sikit dengan packet tracer ni. Baik, di atas ni macam biasalah kita ada file dan sebagainya. Tapi jaranglah kita guna pada bahagian atas ni. Maksud saya untuk student. Tetapi ada satu function yang saya nak tunjukkan. Pada bahagian option ni, kamu klik pada preference. Preference. Saya tak share, jadi kamu kena rujuk you punya interface lah. Sekejap saya cubalah share. Kan tak nampak sebab dia kena share banyak kali. Okey, ini preference. Kat sini kamu boleh tick ataupun tick kat sini tick apa yang macam saya tick ni. Kita yang paling penting kat sini kita kena ada show device model label, device name, dan always show port label.
in logical workspace. Ni 3 ni penting lah. Kamu kena tick. Ada yang by default dia untick pada port label ni. Tick pada port label. Kemudian kita pergi pada font. Font kat sini, kalau kamu rasa font pada CLI tadi, CLI kecil, jadi kamu boleh besarkan pada bahagian sini. Ini juga boleh pilih lah dia punya font. Ada 2 jenis saja font. Baik, itu saja. Ini juga background dia lah. Nak guna background putih ataupun hitam dan sebagainya. Dah selesai, kita apply pada bahagian ni dan kemudian kita exit. Okey. Jadi saya share semula packet tracer. Okey, boleh semua masih mengikuti kelas boleh respon sikit. Masih Ada cik. Okey, bagus. Okey. Okey, ini adalah packet tracer, jadi saya delete dulu semuanya. Okey, di bawah ni adalah device. Saya pergi pada device, kamu bila cursor yang kamu halakan kepada tools yang pertama ni, dia akan tulis network device. Kita klik network device, kat sini ada banyak network device. Pada bahagian pertama adalah router. Kaedah nak ambil dia, pergi pada device yang pertama, drag dia masuk ke dalam, ataupun kita boleh buat klik dan tekan kat sini. Sekarang ada 2 device. Ini router. Kat situ dia label kan router. Tapi router ni mempunyai model-model yang berbeza lah. Kalau kamu tengok model yang pertama adalah 4331, 4321, 1941. Contohnya kalau kamu guna 1941 dengan 4311, dia ada beza. Beza dia kat mana? Kamu klik pada router, kamu tengok pada bahagian fizikal kat sini. Ini adalah router jenis 4311. Oh, tak nampak nampak tak? Saya tak share saya punya ni. Nampak? Yang kamu punya sendiri tu nampak tak? Kita nak share juga. Saya share. Dia kena share banyak kali macam ni. Ni router 2. Pada bahagian fizikal ni kita nampak lah. Dia ada router. Ni jenis 4331. Okey. Saya teruslah kepada router ni. Yang pertama ni. Baik. Ini router. Tapi kita tak belajar router lagi lah. Mungkin semester depan. Ini adalah switch dia. Kita boleh on dan kita boleh off. Fungsi dia, dia macam router yang biasa yang kita tengok di lab tu. Contohnya kalau kita nak masukkan, kita panggil ni modul modul untuk serial, kita tak boleh masuk terus. Sebab dia kata modul ni tak boleh masuk kalau kita tengah on router. Jadi kita kena off router, ambil ni dan drag masuk sini. Baru dia boleh masuk. Ataupun kita nak masuk modul-modul lain, kat sebelah ni semua ada modul. Klik je. Contoh kita nak masukkan ni. Kita panggil local port NIM ES24. Dia ada kat bawah ni. Bila kamu klik, dia akan terpapar lah kat bawah ni Jadi saya klik satu, saya drag masuk ke ruangan yang kosong ni. Macam itulah. Dan bila dah selesai, saya on lah PC router. Okey. Kemudian kita ada ruangan config. Dia tengah boot kalau dia tengah sebab kita baru on tadi, jadi dia tengah booting lah. Jadi dia tengah boot, dia makan masa dalam 3-4 second lah. Tapi kalau untuk device yang dah ada configuration, dia akan makan masa lagi panjang Baik, untuk config pada bahagian tab yang kedua ni, kat sini pun kita ada banyak setting kat sini. Inilah GUI macam dalam awal-awal kelas tadi yang saya dah maklumkan. Dia hanya masukkan maklumat yang diperlukan saja. Network, subnet mask dia berapa, next hop address dia berapa. Read, begitu juga. Kita add je maklumat berapa address yang kita perlukan. VLAN, IP address interface juga sama. Ini semua GUI. Tapi dalam kelas network kita ni, daripada semester ataupun daripada subjek ITN ni, sampailah nanti you ambil subjek semester 5 atau semester 6 tu, saya tak nak kamu guna config ni. Config ni tak nak, dia terlalu mudah. Kita nak guna command line interface. Kita nak guna command ni.
untuk masukkan hostname, untuk masukkan apa lagi? IP address dan sebagainya lah. Contoh kan kat sini kan, saya type hostname dia, hostname saya type apa? Linda. Okey. Nampak dia tukar kat sini. Inilah GUI. Dan bila kita pergi CLI pun sama. Tapi saya tak nak guna ni. Kita nak kena guna hostname. Kita nak type hostname Hafizah. Dia tukar kat sini. Jadi kalau guna config ni you tak belajar lah. You tak belajar sebab dia sangat mudah. Jadi saya nak kamu guna command line ni supaya kamu belajar bagaimana nak masukkan maklumat hostname contohnya, ataupun bagaimana nak masukkan IP address. Jadi ini adalah CLI. CLI ni semua configuration yang kita masuk dalam router ni lah. Kalau kebetulan router 2 ni dan yang ke akhir sekali, tab yang terakhir adalah attribute dia. Attribute ni jaranglah kita tengok dia maklumat bagi router tersebut. Power source dia, rack dia berapa dan sebagainya. Baik, itu adalah pada bahagian router yang pertama. Jadi kita tengok pula router 1941. Yang tak ada router 1941 boleh cari kat bawah tu. Router 1941. Ini contoh router 1941. Baik. Ini pun sama. Cuma bentuk dia berbeza, nampak? Setiap model mempunyai bentuk yang berbeza. Kalau tadi kita ambil 4331. Ini adalah 1941. Kamu boleh tengok model pada bahagian ikon router kat bawah tu. Jadi ni bentuk dia pun sama. Tapi kaedah untuk kita masukkan modul ni pun sama. Jadi kita off dulu, kita drag dia mana yang kita nak. Sama juga kat sebelah ni. Dah selesai, kita on semula. Baik. Config pun sama. Menggunakan, dia tengah booting menggunakan maklumat yang sama kat sini lah. Cuma router 4331 tadi adalah router yang high spec. High end punya high spec. Jadi dia kebanyakan diguna pada distribution dan core layer. Jadi ini untuk local connection saja. Jadi sebab tu kamu lihat tak banyak configuration yang kita boleh lakukan pada router ni. Dan ini pada bahagian CLI lah. Dan sama juga pada bahagian attribute. Baik, itu adalah berkenaan dengan networking device. Jadi selain daripada router, macam mana kalau kita nak pilih switch? Kita klik saja pada switch. Kat sini ada switch, sama juga kita drag ataupun klik dan lepaskan kat situ. Ini yang pada bahagian switch. Yang tadi ni adalah pada bahagian router. Contohnya kita nak buat connection ya. Okey, kita tengok dulu dalam router tu ada apa. Dalam switch ada apa. Okey, sekejap saya share kita punya switch. Semua pelajar boleh buka switch lah supaya kita dapat sama-sama tengok apakah yang ada pada switch. Okey, ni gambar switch. Inilah switch. Kalau router tadi bentuknya berbeza dengan switch. Switch ni kat depan ni banyak port. Kalau kat sini, kalau pada gambar ni dia ada 24 port. 24 port. Tetapi dia boleh menjangkau sehingga 48 port. Dia ada 48 port. Yang ni biasanya kita guna 24 lah. Kalau kat lab kita pun ada 24 port sahaja. Baik, pada bahagian fizikal, gambar dia begini. Dia switch ni dia always on. Dia tak ada button off. Dia ada on je. Bila kita on power pada switch, dia automatic on lah. Dia tak ada switch on off tak ada. Dan kat sini pun dia tak boleh masukkan sebarang modul. Dia fix kat sini. Fix. Kalau ada 24, 24. Kalau ada 48, 48 port. Jadi kita tak boleh tambah lah. 24 kita nak tambah jadi 25. Tak boleh. Dia fix. Dia bukan macam router tadi. Okey, pada bahagian config, kat sini kita dapat lihat lah banyak configuration tetapi secara GUI. Sama juga macam tadi. Kalau kita tukar TMS, jadi dia tukar. Tapi saya tak nak student guna GUI ni jadi dia ada 24 port. Kalau kita lihat dia ada sampai fast internet 024. Dan ada 2 gigabit internet pada switch ni lah.
Baik, seterusnya kita juga ada CLI yang boleh mengubah maklumat-maklumat yang kita nak type nantilah. Dan ada attribute kat belakang. Jadi inilah bentuk switch. Switch. Baik. Itu switch dan kita ada router. Ada dua tadi. Dan satu lagi bahagian yang paling penting dalam network kita adalah kabel. Sorry, saya tak nak tunjuk kabel dulu, saya nak tunjuk PC dulu. Ni network device dan sebelah ni adalah PC. Klik pada PC ataupun end device. End device. Kat sini ada banyak. Ada PC, laptop, server, printer, IP phone, TV dan sebagainya. Jadi kita nak test PC dulu. Masukkan satu ataupun dua PC. Okey, saya masukkan dua. Kemudian kita klik pada PC tersebut. Sekejap, saya sharekan apa gambaran yang ada pada PC. PC. Baik, ini gambaran yang kamu dapat lihat. Student boleh tengoklah masing-masing punya PC. Jadi ini adalah pada bahagian fizikal. Jadi kalau dalam PC ataupun dalam latihan dia kata kena ada wireless access. Ni tak ada wireless. Dia hanya ada wired connection. Jadi macam mana nak masukkan wireless? Yang pertama kita kena off dulu kita punya PC. Macam PC biasa, kena off dulu. Kemudian kita removekan kad ni tadi. Dah kosong kan? Masukkan. Ini wireless. Nampak kat sini dia kata. WMP300N module provide 2.4 gigahertz gigahertz wireless interface acceptable for connection to wireless network. Kat sini atas kali ni. Kamu boleh pilih yang lain lah kalau nak masuk yang lain kan. Ada banyak lagi, kena baca instruction dia. Tapi kita nak masukkan wireless, kita off dulu dan kita masukkan wireless pada desktop ni. Ni desktop lah PC. Kemudian kita on balik. Jadi dia masuklah. Apa akan jadi kalau kita nak buang ni tapi kita tak off PC? Kita cuba kita buang. Dia kata tak boleh. Cannot remove module when the power is on. Macam PC dan laptop biasalah. Tengah on mana kita boleh cabut dia punya RAM kan. Meletup nanti Jadi ini adalah pada bahagian fizikal. Boleh zoom in, boleh zoom out, original size dan sebagainya. Dan kita pergi pada config. Config juga ini adalah pada bahagian GUI. Memandangkan kita dah masuk wireless tadi, maka dia ada wireless lah kat sini. Tapi kalau menggunakan wired NIC tadi, jadi dia ada maklumat NIC. Baik. Kemudian pada bahagian desktop. Desktop ni ada banyak lah. Macam desktop PC kita juga. Jadi kat sini ada IP address. Ada IP address. Kita masuklah IP address yang bersesuaian mengikut soalan. Dalam IP yang paling penting adalah IP address dan subnet mask. Nanti dalam kelas yang seterusnya kita akan lihat bagaimana nak mengira address dan bagaimana nak mengira subnet mask. Juga kita ada default gateway. Ini semua nanti kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Termasuklah apa yang disebut sebagai static dan apa yang disebut sebagai DHCP. DHCP ada dua kat sini, IP static atau DHCP. Interface memandangkan wired kita dah buang, dia hanya ada wireless je lah. Dia ada wireless sahaja. Selain daripada tu, kita juga ada terminal. Seperti yang kita dah lihat pada awal kelas tadi. Macam mana menggunakan terminal untuk akses kepada networking device. Umpamanya router ataupun switch. Kita ada command prompt yang kita gunakan untuk ping. Kebiasaannya untuk ping lah. Connection network device di antara PC dan PC1 contohnya dengan PC2. Ataupun PC1 dengan server. Menggunakan command ping dan masukkanlah IP address ada berapa. Ini contoh. Jadi tak ada connection, kita tak boleh ping lah. Dia akan keluar. Ini adalah address yang sama. Kita masukkan address lain. Jadi dia tulis request timeout lah sebab tak ada, dia tak jumpa pun benda ni. Tak jumpa. Ini nanti kita akan belajar pada kelas yang seterusnya. Kemudian kita ada web browser. Ini pun kita akan belajar nanti macam mana nak guna web browser. PC wireless, macam mana nak setting PC wireless dalam topik yang kelima. PPOE dialer pada semester depan. Email pada semester ni nanti. Dan banyak lagi. Netflow kita ada, Telnet. Ini Telnet dan SSH. Ini nanti kita akan belajar ataupun saya akan buat demonstration pada kelas yang berikutnya. IoT monitor, IoT IED dan sebagainya. Jadi ini adalah yang terdapat pada bahagian tab untuk desktop. Kemudian kita ada programming. Ini saya tak pernah guna lagi. Nanti kita explore sama-sama.
Dan yang terakhir adalah attribute. Baik, itu adalah pada bahagian PC. Pada bahagian PC. Dan yang terakhir sekali, yang penting adalah pada bahagian, ni dia kata connector. Connector gambar macam kilat tu, itu adalah connector. Tadi kita dah cuba menggunakan konsol kabel. Contoh kita daripada PC menggunakan port RS232 terus kepada switch. Contohnya menggunakan console connection. Konsol ni sebelum tu saya nak tanya sikit. Konsol ni untuk apa ya? Ifah. Konsol kabel ni digunakan untuk apa? Ifah ada ke? Ifah boleh respon sikit Ifah? Ifah ada ke? Masih bersama dengan kita Ifah? Azlinda boleh bantu. Azlinda? Agaknya konsol kabel ni guna untuk apa? Ya Ifah. Ya Azlinda. Konsol kabel ni guna untuk apa? Untuk sambungkan connection dia. Untuk sambung connection daripada konsol kita sambung daripada apa? Daripada apa kepada apa? Daripada switch ke PC. Daripada switch kepada PC daripada networking device daripada PC kepada networking device. Umpamanya switch ke PC lah. Jangan switch ke PC je. PC ke switch saja. PC ke router pun boleh. PC ke router asalkan dia adalah network device. Digunakan untuk configure switch dan configure router. Tadi kan kita dah tunjuk macam mana kita configure menggunakan konsol port ataupun konsol kabel daripada PC kepada switch kan. Saya harap ingat lagi lah baru beberapa minit jadi seterusnya kita ada kita ada kabel-kabel yang lain. Kita ada straight through kabel, kita ada crossover kabel, fiber optic, serial kabel DCE, serial kabel DTE. Jadi kat sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak configure kabel. Jadi kita klik pada kabel yang berkenaan atau kita boleh menggunakan kat situ, kita gunakan straight through cable. Straight through cable di antara switch dengan router. Contoh yang kedua, kita klik pada straight through cable, klik pada router, kita pilihlah kita punya interface. Contoh saya nak connect daripada router ni menggunakan interface GI010 terus kepada switch kepada port FA05. Jadi dia nampak dia label kat situ. Itu bagaimana kita menggunakan kabel kat sini bagaimana kita guna kabel pada bahagian packet tracer ni jadi untuk kabel-kabel lain nanti kita akan lihat pada kelas yang berikutnya. Macam serial kabel ni. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana serial kabel ni berfungsi. Biasanya kita akan guna kabel jenis straight through dan crossover, konsol kabel dan juga serial kabel. Serial yang gambar kilat warna merah ni. Yang ada jam satu, yang tak ada jam satu. Yang ada clock dan no clock. Okey, baik. Itu sedikit lah berkenaan dengan packet tracer. Jadi setakat tu ada apa-apa soalan tak daripada pelajar? Semua boleh faham ke apa yang kita belajar hari ni? Boleh. Boleh okey. Jadi sebelum kita tamat kelas pada hari ini, boleh on dulu webcam, kita nak ambil kehadiran. Okey, jadi hari ini kita dah belajar beberapa perkara. Kejap saya tengok. Mungkin pada kelas akan datang
pada kelas akan datang kita akan lihat pada topik 1.3. 1.3 jadi pada hari apa kelas? Hari Isnin hari Isnin yang akan datang kita akan lihat pada topik 1.3 berkenaan dengan network model. Network model jadi nanti selepas ni nanti saya akan upload nota untuk 1.2 dan 1.3 dalam CDOS dan juga dalam apa ni nota video ni lah jadi nanti kamu boleh tonton semula dan saya harap kamu boleh buat praktis untuk packet tracer. Praktis untuk packet tracer. Mungkin nanti saya akan bagi satu soalan ringkas lah. Baik. Okey, sebentar saya nak capture dulu. Okey, sementara tu ada apa-apa soalan daripada semua pelajar? Tak ada lepas ni setiap seorang kena tanyalah pada kelas yang berikutnya. Kena sediakan soalan Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih Terima kasih, Cik. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cik. Ya, sama. Terima kasih, Encik. Ya, sama.